TV KPM. Assalamualaikum cikgu. Ya Allah cikgu, saya minta maaf lah cikgu. Biasalah, saya kan pengawas. Lepas tu kena tutup pintu gate semua. Kejap. Ini mana murid-murid yang lain ni? Cikgu pun saya tak nampak. Kenapa hari ni lain macam selalu kelas saya ni punyalah sejuk. Tapi yang ni macam tak rasa pula airconnya. Sekejap. Takkanlah Swiss rosak ataupun gas aircon habis. Saya kena cek kat belakang ni. Kat sana. Cikgu tutup aircon ke? Ke ada si Walid tu dia pergi tutup aircon, cikgu? Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Menengah Atas. Inilah mata pelajaran yang kita nak belajar kali ini, iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Tak lain tak bukan, inilah dia satu-satunya, Cikgu Farida. Assalamualaikum Cikgu Farida. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Ya, Cikgu kenapa tiba-tiba dipanas ni Cikgu? Cikgu ada tutup aircon ke? Saya tak usik apa-apa. Okey. Baik, kita juga akan bersama dengan jurubahasa isyarat kita. Ini dia Cikgu Zahratul Azma. Apa khabar Cikgu Zahratul? Senyum sikit. Comel. Okey, Cikgu Zahratul Azma akan bersama dengan kita juga sepanjang menengah atas kali ini. Baik, Cikgu, saya pasti murid-murid semua tertanya-tanya, apakah yang berlaku tadi Cikgu? Dan apa kena-mengena dengan mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara kali ini? Silakan, Cikgu Farida. Okey, saya terus mengajar. Tak boleh. Tak boleh. Boleh, cikgu. Saya masuk dulu. Kita beri slide. Silakan, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya akan sampaikan subjek saya, MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Di mana tajuk yang saya akan ajar adalah di bawah modul 8, iaitu sistem kawalan. Okey. Saya terus ya Akmal. Silakan cikgu. Okey, seperti yang sedia maklum, sistem kawalan terdiri pada sistem kawalan manual dan juga sistem kawalan automatik. Baik. Tapi hari ini saya akan tekankan pada sistem kawalan manual. Okey, kita terus ya. Okey, untuk pengetahuan kita refresh balik, sistem kawalan manual ada 7 komponen. Yang pertama sekali adalah fuse, yang kedua adalah Swiss, yang ketiga adalah penghidup talian terus, di mana kadang-kadang ada orang panggil dia DOL starter. Kemudian komponen yang keempat adalah beban lampau, yang kelima adalah geganti, yang keenam adalah penyentuh magnet dan akhir sekali adalah laras suhu. Untuk pengetahuan hari ini saya akan tekankan komponen fuse dan juga laras suhu. 1 dan 7. 1 dan 7. Baik cikgu. Secara umumnya fuse ni adalah untuk mengawal ataupun jika ada terdapat lebihan arus, kan dia akan memutuskan litar. Itu satu. Lepas tu pula laras suhu. Contohlah rumah Akmal mesti ada aircon kan? Alhamdulillah cikgu. Akmal pernah tak setting suhu macam 26? Tak cukup. Panas. Rasa panas kan? Ada cikgu. Lepas tu Akmal turunkan ke 20. Ke 20 kan contoh. Sebab apa? Sebab Akmal nak rasa sejuk. Lebih sejuk, betul? Itulah sebenarnya fungsi lebih kurang untuk laras suhu. Nanti kita pergi detail lah. Sebelum tu kita cuci mata dulu. Cuci mata cikgu? Cuci mata dengan benda-benda ilmiah. Dekat sini kalau kita tengok fuse cartridge ada terdapat pelbagai jenis pelbagai height julat untuk fuse cartridge. Kalau nampak dekat rajah dekat atas tu ada 13 ampere, ada 5 ampere. Kemudian ada juga fuse cartridge yang memang glass, jernih lah. Yang tu lah yang kat bawah tu. Setiap satu tu dia ada had julat yang berbeza. Seterusnya adalah fuse dawai. Fuse dawai kalau kita nampak dekat sini dia ada seutas
Yang mana? Yang tu? Ada dawai je. Okey. Maksudnya dia akan menyambungkan arus elektrik daripada point A ke point B. Okey. Okey, kita terus. Boleh cikgu? Okey, jenis Swiss pula, murid perlu tahu 3 jenis Swiss. Yang pertama adalah Swiss toggle ataupun Swiss toggle. Okey. Okey, kemudian Swiss tekan buka dan yang ketiga adalah Swiss tekan tutup. Tolonglah ingat kod ada soalan masuk ke kan. Okey, Swiss toggle, Swiss tekan buka, Swiss tekan tutup. Okey. Kita terus. Boleh cikgu? Okey, seterusnya adalah komponen Swiss penghidup talian terus ataupun DOS starter. Okey, itu adalah DOS starter ataupun penghidup talian terus. Dalam dia ada Swiss tekan tutup, Swiss tekan buka. Okey, kemudian geganti beban lampau dan juga penyentuh magnet. Okey, murid mesti tahu keseluruhan komponen tersebut. Okey. Dan seterusnya sistem kawalan manual, laras suhu yang akan kita belajar hari ini dan juga geganti. Itulah dia. Itulah dia komponen-komponen yang murid perlu tahu. Dan laras suhu, hari inilah saya nak tekankan tentang laras suhu dan juga fuse. Baik, cikgu. Hui, itu dia cuci mata kita, cikgu. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali dalam Menengah Atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Farida. Baik cikgu, untuk kali ini cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid? Silakan. Okey, untuk kali ini cikgu nak kongsikan tentang fuse. Okey, kita pergi ke slide ya. Boleh cikgu? Okey, kita ingat semula jenis fuse yang telah murid pelajari. Okey, kalau nampak dekat sini ada tulis 5 ampere, 13 ampere. Okey, saya kongsikan gambar seterusnya. Okey, yang ini pula adalah jernih. Okey, kemudian ada juga yang tertera 63 ampere. Okey. Dan seterusnya ini ada 6 ampere. Okey. Kalau nampak semua dalam bentuk silinder. Cartridge lah. Maksudnya mereka semua duduk dalam cartridge. Okey. Baik cikgu. Dan izinkan untuk saya bertanya, sebenarnya kalau saya dapat lihat tadi ada 5A, 13A, 63A kan? Dan juga yang jernih tu. Apa perbezaan antara fuse-fuse ni cikgu? Okey, sebenarnya yang membezakan antara fuse ni adalah had julat dia. Okey. Contoh katakan kat sini 5 ampere. Maksudnya dia membenarkan arus elektrik yang lalu pada badan dia sampai 5 ampere je. Jika lebih daripada itu, dia akan automatik memutuskan dia punya hubungan. Dia sebenarnya menyambungkan arus elektrik daripada point A ke point B. Okey. Tapi bila dah overload ataupun dah lebih limit dia, automatik dia akan memutuskan hubungan tu lah, memutuskan litar tu. Kalau kurang tidak ada masalah lah kan? Tak ada masalah. Okey, sama juga kalau nampak 63 ampere, kebiasaannya digunakan dekat DB. Kita punya rumah yang kotak besar tu kan? Kat luar rumah selalunya lah kan? Dekat yang tak adalah luar rumah luar-luar tapi yang dekat pintu rumah kita tu distribution board tu. Yang ini betul ke cikgu? Betul. Boleh saya tunjukkan kepada murid-murid? Ini dia kalau anda dapat lihat 63 ampere. Betul. Yang mana tadi cikgu ada mengatakan ada di Swiss kotak rumah kan? Betul. Nampak ini 63. Lepas tu juga kita ada yang ini apa ni cikgu? Berapa? Oh ini 6. 6 ada 6 ampere dan juga 5 ampere. Wah, tapi cikgu yang jernih tu, saya tunjukkan kepada anda yang jernih tu ya. Terjatuh pula. Ini. Yang jernih ni cikgu. Saya macam tak pernah nampak dia ada dekat mana sebenarnya cikgu yang jernih ni? Okey, yang jernih ni had limit dia sebenarnya lebih kecil. Biasanya digunakan dekat multimeter, meter pelbagai.
okey. Baik. Bagaimana dengan fuse cartridge yang lain, cikgu? Sebab saya tengok dekat ni, ada kepala plug dah terbuka dah ni. Betul. Itulah. Cuba aku macak. Aku macam 1, 2, 3. Cak! Tak ada apa-apa, cikgu. Okey. Cuba perhatikan. Kita tengok sama-sama. Cikgu kata kita kena cak kan? 1, 2, 3. Kita cak dia. Wah, cincah. Wah, tokek. Ini cikgu nampak tak? Okey, dalam tu inilah ada dia. fuse. Ni berapa M ni cikgu? Dah tulis tak? Selalunya berapa? 5 kan? Ada 5. Selalunya lah. Bergantung kepada dia punya had julat lah. Ya, jangan pula adik-adik semua ataupun murid-murid pergi pula cabut kepala plug kat rumah. Dia pergi tengok, berapa ampere je kan? Okey, baik. Oh, ini 13 ampere cikgu. Okey. Dia sebenarnya maksudnya dekat sini dipasang pada plug jika terdapat lebihan arus elektrik kan, automatik dia akan memutuskan, maksudnya arus elektrik itu tak sampai kepada komponen elektrik lah. Jadi barang-barang elektrik dekat rumah kita selamat. Jangan risau kan cikgu. Betul. Okey, seterusnya silakan cikgu. Okey, kita pergi seterusnya adalah fuse dawai. Okey, seterusnya dekat sini murid perlu tahu apakah fungsi fuse. Okey, fungsi fuse adalah mengawal arus elektrik berlebihan dengan cara memutuskan litar apabila perlu. Macam saya bagi tahu tadi, kalau contoh kata had limit dia adalah 5 ampere, tiba-tiba contoh biasa macam mana boleh jadi rosak dah, kena apa? Kena elektrik. Kena panahan petir. Kan biasanya akan terdapat lebihan arus elektrik kan. Biasanya TV rumah aku rosak contoh. Okey. Jadi dekat situ itulah fungsi fuse tu. Sebab dia nak menyelamatkan barangan-barangan elektrik dekat dalam rumah kita. Ya. Cikgu, saya pasti murid-murid juga ada sependapat dengan saya kan, apabila kita tahu fuse ini bila kita tak menggunakannya tapi dia tekan butang on cikgu. Tapi dia tak gunakan. Adakah arus elektrik juga masih berjalan cikgu? Kalau macam contoh katakan guna plug tadi, katakan fuse tu dah rosak, automatik memang komponen elektrik kita tak akan berfungsi lah. Tapi kalau sekiranya tidak rosak cikgu, contohnya tidak rosak, dia cucuk kan, dia cucuk, dia nak charge dia punya telefon bimbit dan sebagainya, tapi dia tak charge pun, tapi yang utama tu switch utama dia biar pasang dia on je kan. Selalu kan kebanyakan kita banyak buat macam tu dekat rumah kan, bila keluar kita lupa pula nak tutup switch. Arus elektrik masih berjalan, betul cikgu? Betul. Okey. Faham. Cikgu faham kan? Faham. Ya. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, so setelah murid perlu tahu fungsi fuse, okey, hari ni kita nak buat pengujian. Okey. Jadi sebelum kita nak lakukan pengujian, murid perlu tahu apakah alat dan juga bahan pengujian fuse cartridge itu sendiri. Okey. So, untuk yang pertama, murid perlu sediakan meter pelbagai analog ataupun meter pelbagai digital. Okey. Tapi Akmal, hari ini saya nak tekankan kepada murid-murid tentang meter pelbagai analog. Okey. Boleh ke saya nak sebut, sebab kadang-kadang kebiasaannya soalan peperiksaan dia akan menyentuh tentang prosedur pengujian meter pelbagai analog. Jadi murid perlu tahu, mahir dan ingatlah mengenai meter pelbagai ini, cara menggunakan. Ya. Okey. Seterusnya, pena ujian ataupun dalam bahasa Inggeris test pen lah. Okey, untuk pengetahuan, pena ujian hanya digunakan untuk meter pelbagai analog sahaja. Okey. Dan yang ketiga sekali adalah bahan fuse cartridge itu sendiri. Okey. So, seterusnya saya akan pergi kepada prosedur pengujian fuse cartridge. Aku mampu kena ingat tau. Okey. So, yang pertama sekali, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey. Jadi sini saya ada boldkan jarum penunjuk dengan infinity. Jadi itu adalah kata kunci dia lah. Okey. Alright. Okey, yang kedua, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey, suis pilihan kedudukan ohm. Okey. Yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan 0 ohm. Ataupun ayat lain dia adalah lakukan pelarasan sifar. Jadi kadang-kadang ada skema soalan, betul lah skema soalan kan. Kadang-kadang dia ada cakap lakukan pelarasan sifar je. Jadi murid kena faham dah terus.
Itu adalah sentuhkan prop merah dan prop hitam. Prop hitam. Dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, seterusnya sentuhkan prop merah dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji. Jadi dekat sini fuse cartridge tadi kan dalam bentuk silinder. Betul. Jadi kita kena sentuh satu prop merah hujung dan prop hitam satu lagi hujung. Okey. Kemudian perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey, dekat sini apa yang saya nak tekankan, penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. Baik. Okey, contoh kat sini ya Akmal, bacaan meter pelbagai. Daripada bacaan meter pelbagai kita akan tahu keadaan fuse. Okey. So kalau katakan 0 ohm, maksudnya 0 ohm. Ohm tu adalah simbol untuk rintangan. Kosong rintangan, kosong halangan. Jadi arus elektrik boleh lalu tak Akmal? Boleh cikgu. Boleh. Sebab tidak ada apa-apa halangan dan juga rintangan. Betul. Jadi dekat sini keadaan fuse dia masih membenarkan arus elektrik lalu, jadi fuse tu dalam keadaan baik. Yang baik. Okey. Manakala tiba-tibalah kita test tiba-tiba dapat bacaan infinity. Okey, jadi keadaan fuse adalah dalam keadaan rosak. Sebab infinity adalah bacaan nilai rintangan yang terlampau tinggi. Apa pun tak boleh lalu melaluinya. Jadi keadaan fuse adalah rosak. Okey. Bersedia ke? Bersedia untuk apa cikgu? Kita buat pengujian, jom. Mari kita. Okey, baik cikgu boleh ke sini cikgu. Okey, saya pergi ya. Inilah yang cikgu katakan tadi kan, ada dua jenis meter pelbagai. Betul. Satu yang ini digital. Kalau nampak ini yang digital yang murid-murid, cikgu boleh tunjuk juga yang tu. Okey. Yang ini pula adalah analog. Okey. Itu dia. Ini analog, ini digital. Okey, baik cikgu. Jadi, tanpa buang masa, ayo kita mulakan eksperimen kita. Okey. Dekat sini apa yang saya nak tekankan kepada murid, kena pastikan switch ini kita panggil dia sebagai switch pilihan Okey. Jadi switch pilihan ni kena sentiasa berada dalam keadaan off. Cikgu kena tunjuk dulu dekat murid-murid. Mungkin cikgu boleh tegakkan sikit cikgu. Tegakkan. Ya, macam tu. Molek cikgu. Okey. Keadaan off sini cikgu. Okey. Nampak tu ada off kat sini kan? Mana off tadi? Okey, ni ada off kat sini. Okey. Kenapa off? Tahu tak? Sebab kan tadi cikgu cakap, kita kena apa-apa pun kena offkan dulu. Betul, itu langkah keselamatan. Langkah keselamatan. Dalam masa yang sama sebenarnya meter pelbagai ni dia menggunakan bateri. Jadi kita nak jimat tenaga. Ya, betul. Okey. So kita langkah yang pertama tadi apa? Laraskan jarum pada kedudukan infinity. Okey. Sekarang ni infinity tak? Belum lagi cikgu. Belum. Jadi macam mana kita nak laraskan? Okey, kalau tengok dekat sini, jarum dia mesti pada kedudukan infinity. Skala pula murid perlu tengok yang paling atas. Nampak ke? Okey, yang tu. Okey, kejap cikgu. Kita tunjuk sikit. Minta maaf cikgu. Yang tu nampak? Nampak ke? Meter sekarang kat sini. Kat situ kan? Kita nak ke belakangan lagi. Betul? Betul. Jadi kita kena menggunakan itu dah test pen. Pena ujian. Pena ujian. Akmal boleh buat? Boleh cikgu. Okey, silakan Akmal. Okey, jadi saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak buat. Okey, ini nampak tak? Kita buat sama-sama. Masukkan pena ujian ni cikgu. Betul. Ke sini. Betul. Okey, lepas tu mana dia? Situ dia. Okey. Okey. Tu. Ya, nampak? Ini sebelum, ini selepas. Dah cikgu. Dia dah sampai ke infinity and beyond. Saya. Okey. Ke terlebih cikgu? Itulah terlebih. Sebenarnya, okey. Kat sini murid perlu tahu untuk mendapatkan bacaan yang tepat, mata perlu sejajar dengan meter pelbagai. Okey, jadi cara Akmal ni salah. Maksudnya meter pelbagai ni kita kena letakkan dekat sini. Betul cikgu? Tapi untuk nak bagi anda semua lihat macam mana caranya, saya terpaksa mengangkat seperti ini. Ini cara yang salah tau. Cara yang betul macam ini. Ingat ya murid-murid? Okey. Baik, seterusnya cikgu, saya dah ke infinity tu. Lagi sikit. Saya okey, dah. Tahu tak kenapa kena infinity? Sebab kalau tak infinity cikgu, nanti rintangan tu kan bacaan pun tak Okey, betul. pandai. Okey, lepas tu langkah yang kedua adalah switch pilihan pada kedudukan ohm.
Suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Yang inilah. Kita boleh pilih. Okey. Memandangkan kita nak uji ni semata-mata fuse kan. Okey. Jarak yang dekat, kita boleh pilih julat yang kecil. So Oh, kalau Akmal nak okey. pilih kali 10 pun boleh. Akmal nak pilih kali 1 pun boleh. Tak ada masalah. Suka hati Akmal. Okey. Saya laraskan dulu Okey, saya laraskan dulu ke 10 lah cikgu. Okey. Okey. So lepas kita dah laraskan pada kedudukan kali 10 ohm. Okey, ini langkah kedua, betul? Betul. Yang mana kita kena laraskan ohm, betul cikgu? Betul. Okey, dah. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Langkah ketiga saya tahu cikgu. Apa? Yang mana prop merah dan juga prop hitam dia kena bersentuhan untuk kita nak uji dia punya apa panggilnya tu? Jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, mungkin cikgu boleh pegang untuk saya. Okey, dan saya akan sentuhkan prop merah dan juga prop hitam. 1, 2, 3. Nah. Okey. So kalau nampak dekat sini, okey. Nampak dekat sini jarum penunjuk dia tak menunjukkan pada kedudukan 0 ohm lagi. Ya. Okey. Boleh nampak ke? Mungkin cikgu boleh tegakkan sedikit cikgu. Okey. Ya, lagi. Itu dia. Cantik cikgu. Okey, so jarum masih tak tunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey. Bila jarum tak tunjuk pada kedudukan 0 ohm, bacaan kita tak akan tepat. Okey, jadi sekarang ni dekat macam mana kita nak adjust 0 ohm ni? Okey, kalau kita nampak dekat sini ada 0 ohm ADJ adjust. Okey. Okey, so murid boleh pusing sampailah jarum tu pada kedudukan 0 ohm. Itu dia bergerak cikgu. Saya nampak. Nampak ke? Okey. Dah tepat ke belum? Sepatutnya saya kita tolong tengok cikgu. Okey, sekejap saya letak balik. Okey. Lagi sikit cikgu. Sikit lagi. Okey. Sikit lagi. Lagi sikit cikgu. Lagi sikit. Okey. Okey, dah. Baik. Dah. Okey. So bila dah 0 ohm, barulah kita boleh lakukan pengujian. Okey. Seterusnya langkah keempat. Okey. Akmal pilih fuse mana yang Akmal nak test? Saya suka yang besar cikgu. Okey, terpulang. Ya, ini supaya murid-murid pun senang nak faham dan nampak kan. Okey, jadi dia macam mana cikgu? Ini mungkin ada murid-murid yang sering melakukan kesilapan sewaktu melakukan kita punya uji kaji ni. Kalau saya dalam kelas lah, biasanya saya kejar sebab dia akan sebab kita nak sentuh kiri dan kanan. Jadi benda ni dalam bentuk yang senang bergolek. Macam tu. Okey. Baik, jadi saya akan letakkan dekat sini. Baik, murid-murid semua. Okey, ini merupakan fuse 63 ampere. Betul cikgu? Betul. Okey, jangan gerak-gerak. Kita ambil prop merah dan juga prop hitam kita. Dan kita letakkan dekat atas ni, betul cikgu? Betul. Kiri dan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi dekat sini akhir sekali adalah perhatikan jarum dan kita tengok rekodkan bacaan. Okey, jadi Akmal boleh tengok berapa nilai yang dapat. Kosong lah cikgu. Okey, kosong. Kosong apa tu? 0 ohm cikgu. Mesti kena ada ohm. Ya. Okey, kalau kosong saya tak terima jawapan anda. Minta maaf cikgu. Dia pastikan dia punya tu kan 0 unit ohm. je. 0 ohm. Jadi dah rekodkan belum? Belum. Jadi boleh Akmal rekodkan? Jadi keadaan fuse ni dia baiklah cikgu. Betul. Okey. Nak rekodkan kat mana? Dekat sana. Dia bergerak cikgu. Macam tu lah. Saya kena kejar balik. Faham. Okey. Cikgu boleh buat lagi satu tak cikgu? Lagi satu yang kita ambil yang ini pula. Okey, ini 6 ampere. Okey, tadi 63 ampere. Kita dah tahu dah mempunyai kosong rintangan. Betul, 0 ohm. Okey, ini saya akan letak. Okey, sebelum letak pastikan semula. Takutlah kalau dia lari ke apa kan, kejar balik. Cikgu, itu tips kan sebenarnya? Betul. Nampak? Itu tips sebenarnya, apa-apa pun kita kena laraskan balik. Jadi kita cek balik kosong. Okey, dah kosong belum? Cantik cikgu, sudah kosong? Kosong. Okey, bila dah kosong baru boleh buat pengujian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, perhatikan jarum sama ada dia naik ataupun tidak. Okey, so Akmal boleh nampak nilai yang kita dapat? Dapat kosong juga cikgu. Okey, 0 ohm. Jadi bila 0 ohm sebenarnya keadaan fuse pun baik sebab dia tak ada rintangan. Betul. Okey. Cikgu, jadi saya tuliskan kat sana. Sila Akmal. Okey. Tepat lalu cikgu. Okey, so bacaan meter pelbagai adalah kosong. Kosong. Okey, jadi bacaan meter pelbagai kita tadi 0 ohm cikgu. Betul.
Okey. Okey, daripada sini murid perlu analisis lah sama ada fuse tu dalam keadaan baik ke tak. Seperti yang Akmal dah tahu, kosong ohm maksudnya Baik, cikgu. baik. Ya. Akmal, kalau infinity macam mana Akmal? Oh, tak baik, cikgu. Sebab banyak sangat rintangan dia. Jadi arus elektrik pun tak boleh nak lalu. Betul tak? Betul sangat. Cemerlang. Datang SMK Kampar. Ya. Cikgu, macam mana dengan saya punya penilaian, cikgu? Wah. Akmal? Ya? A. 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 Bagi atas A apa, cikgu? A+. Oh, nak A+. Oh, Okey. Kejap lagi. Ya. Cikgu, terima kasih cikgu sebab dah kongsikan kepada saya dan juga murid-murid kat rumah mengenai macam mana kita nak tentukan orang kata pengujian fuse cartridge kita ni. Kita nak berdiri rehat dulu, boleh cikgu? boleh. Selepas ini banyak lagi cikgu nak kongsikan kepada anda semua yang selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Farida. Baik cikgu, saya rasa tanpa buang masa, jom kita sambung balik kelas kita. Silakan. Okey, untuk segmen ni saya akan terangkan tentang laras suhu. Okey. Okey, sebelum kita mula, murid perlu tahu macam mana rupa laras suhu. Jadi dekat sini saya kongsikan bentuk laras suhu kita. Sebenarnya bahagian yang belakang tu dia adalah umpama macam dawai lah. Oh. Okey, dia ada berbuli perasa. Okey. Okey. Untuk pengetahuan Akmal, dekat hujung laras suhu tu sebenarnya dia umpama macam kita punya tangan lah. Tangan kita. Okey. Kan? Okey, kita rasa kalau Akmal tiba-tiba tersentuh cerek elektrik yang panas. Aku macam okey, steady. Macam tu ke? Atau aduh, opocot. Macam mana? Saya yang opocot tu, cikgu. Okey. Kalau yang opocot tu sebab apa? Sebab panas. Sebab apa? Tindak balas kan? Tindak Betul balas. tak? Okey. So sama juga dengan laras suhu ni. Okey. Okey, bila dia rasa ruang bilik kita ni panas, okey, automatik dia akan menyambungkan litar kepada pemampat. Oh. Sebab pemampat ni dia akan bekerja untuk menyamankan ruang yang ada. Boleh saya tunjukkan ke cikgu yang ni ke? Betul, dekat atas meja aku nak tunjuk tu. Inilah dia rupa laras suhu yang sama di dalam gambar itu. Ni nampak? Boleh aku nak tunjukkan terminal. Terminal pemampat tu. Okey. Baik, cikgu. Okey. Alright, seterusnya. Okey. So, dekat sini fungsi fuse kalau ikut ayat yang betul lah, memutuskan litar pemampat apabila suhu dalam sesuatu ruang telah mencapai suhu yang ditetapkan dan menghidupkan litar pemampat apabila suhu di ruang tersebut semakin meningkat. Yep. Okey. Kita terus. Boleh, cikgu? Okey, seterusnya pengujian laras suhu dia berbeza dengan komponen yang lain sebenarnya. Okey. Kita perlu uji dia dalam 3 keadaan. Iaitu? Okey. Sebab yang pertama keadaan off. Okey, di mana maksudnya kita offkan kita punya laras suhu. Okey, jadi dekat sini nilai meter pelbagai sepatutnya adalah infinity. Okey. Sebab dia dalam keadaan off, dia tak akan membenarkan arus elektrik lalu pada dia. Jadi automatik dia akan letakkan nilai infinity. Dia akan blok jambatan tu. Okey, kemudian keadaan on. Okey, keadaan on pula maksudnya pada suhu bilik. Okey, dekat sini suhu yang sejuk kita belum capai lagi. Jadi untuk sifat laras suhu yang baik, bila keadaan on, dia akan membenarkan arus elektrik lalu. Jadi nilai yang sepatutnya dapat adalah 0 ohm. Okey. Yang terakhir, dalam keadaan sejuk. Okey, ini menunjukkan bahawa dia dah mencapai takat sejuk yang kita nak. Okey. Jadi dekat sini bila dia dah mencapai tahap sejuk, automatik dia akan putuskan litar. Bila putuskan litar, maksudnya rintangan perlu besar ataupun kecil? Bila dia off. Bila dia dah sejuk. Bila dah sejuk dia kena off lah, cikgu, sebab dia akan jadi infinity balik kan? Betul.
Okey, jadi nilai yang dapat adalah infinity. Infinity. Okey. Apabila telah mencapai ketiga-tiga nilai ni, infinity pada keadaan off, on, kosong ohm, sejuk, infinity, baru kita dapat kesimpulan bahawa laras suhu itu dalam keadaan baik. Yang baik. Okey. Okey. Kita terus. Okey, alat dan bahan pengujian laras suhu. Okey, sama juga kita boleh guna meter pelbagai analog ataupun meter pelbagai digital. Okey, kemudian yang kedua adalah pena ujian. Yang ini kita gunakan jika kita gunakan meter pelbagai analog. Okey, dan yang ketiga adalah laras suhu itu sendiri yang kita nak uji. Okey. Oh, okey. Okey, seterusnya prosedur saya terangkan tentang prosedur pengujian laras suhu. Okey, untuk yang pertama, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Murid perlu ingat jarum penunjuk mesti pada kedudukan infinity. Okey, lepas tu yang kedua, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan kosong ohm ataupun lakukan pelarasan sifar. Jadi saya nak tekankan pada sini, murid perlu ingat sama ada dua ayat ni, tapi dua-dua murid perlu fahamilah. Okey, kemudian yang keempat, sentuhkan prop merah dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji dalam 3 keadaan. Okey, iaitu on, off dan juga berais. Okey. Okey. Kemudian setiap keadaan on, kita perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Kemudian keadaan off, kita perhatikan jarum, rekodkan juga bacaan. Dan yang terakhir, dalam keadaan berais, kita rekodkan juga bacaan. Kita kena tahu 3-3 keadaan. Okey. Kemudian apa yang saya nak tekankan di sini, penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. So kita laras suhu, kita kena tahu dah tadi. Oh, laras suhu on, off, berais. Okey. Terus? Boleh cikgu? Okey. So dekat sini saya tekankan sekali lagi sebab kadang-kadang saya takut murid keliru. Okey, jadi dekat sini keadaan off, murid mesti dapat nilai pelbagai, nilai meter pelbagai adalah infinity. Kemudian keadaan on, murid mesti mendapat nilai kosong ohm. Kemudian keadaan sejuk mesti dapat nilai infinity. Baru kita dapat simpulkan sama ada laras suhu tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi dekat sini laras suhu dalam keadaan baik. Baik. Jadi kalau salah satu nilai meter pelbagai, contohlah kalau bila sejuk dia jadi kosong, mahupun ataupun bila on dia jadi infinity. Itu kesimpulannya laras suhu dalam keadaan tidak baik. Betul cikgu? Betul. A++. Okey. Okey, jadi kita pun dah tahu cikgu. Bolehkah kita lakukan kita punya uji kaji? Boleh. Boleh cikgu? Okay, boleh. Okey. Baik cikgu. Mari ke sini. Inilah dia meja uji kaji kita. Baik, apa yang kita nak lakukan terlebih dahulu cikgu? Kalau kita nampak dekat sini, sebelum saya nak mulakan pengujian, kalau kita nampak dekat sini, kita boleh laraskan kita punya laras suhu dalam keadaan off. Okey, kalau kita cikgu nampak, mungkin boleh tunjuk cikgu. Tegakkan sedikit. Nampak ke? Lagi cikgu. Okey. Dalam keadaan off. Nampak tak? Pandailah saya. Macam tu. Okey. Keadaan off. Baik. Okey. Jadi dekat sini bila keadaan off, kita kena lakukan pengujian. Dekat mana kita nak sentuh prop merah dengan prop hitam tu? Dekat sini. Okey, dia ada terminal kaki dua ni. Jadi dekat sinilah kita kena sentuhkan prop merah dengan prop hitam. Sebenarnya dia ada macam apa kita nak cakap, jalan lah antara terminal ni dengan sini. So kita akan sentuh, tengok berapa dia punya bacaan. Okey. Faham. Alright. Lepas tu dalam keadaan on, menunjukkan suhu bilik biasa. Maksudnya belum mencapai takat sejuk yang kita nak. Jadi Akmal boleh pilih mana-mana yang Akmal nak. Sama ada 4 ke 5 ke, bergantung. Okey. Kemudian dalam keadaan sejuk, kalau murid nampak dekat sini, atas meja saya ni, saya rendamkan dengan ais. Laras suhu, saya rendamkan dengan ais sebab saya nak mencapai keadaan sejuk tu sendiri. Okey. So saya rendamkan ais tu dekat bahagian yang ni lah. Dia punya berbuli perasa semua tu. Okey, nampak Okey, mungkin cikgu boleh saya tunjuk sikit. Pusing, nampak tak? Berbuli perasa panggil. Dekat bahagian nampak dalam tu? Ada dalam tu. Okey, ini ais betul Okey, baik. Alright. Jadi sekarang kita pun dah ada yang ini. So langkah pertama adalah macam biasa.
Tadi ni kita kena pastikan meter pelbagai dalam keadaan off dulu. So nak saya tunjukkan ke? Boleh juga cikgu. Okey. Okey. Pastikan meter pelbagai kita dalam keadaan off Okey, so dekat sini keadaan off. Okey, nampak ke? Nampak mungkin cikgu boleh tegakkan sedikit cikgu. Okey, baik. Dah off kat situ yang cikgu tunjuk tu. Okey, seterusnya baru kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey, Akmal saya nak tambah sikit lah Akmal. Tambah apa cikgu? Bukan tambah perasa. Tambah apa cikgu? Saya nak bagi tahu, ini antara masalah-masalah pelajar. Iaitu, okey. Pelajar-pelajar, murid-murid selalu keliru antara ohm dan juga voltan. Okey. Kalau murid nampak dekat sini, untuk ohm sebelah kiri saya ke? Sebelah kanan cikgu. Sebelah kanan saya. Maafkan saya. Okey, sebelah kanan saya dekat skala yang paling atas. Okey, nampak ke? Okey, kejap cikgu. Itu dia. Okey, paling atas adalah kedudukan infinity. Okey, nampak yang atas tu tau. Okey, manakala kalau murid nampak dekat sini VA, nampak ke? Nampak cikgu. Skala yang bawah dia warna hitam. Itu adalah untuk skala voltan. Dan murid selalu keliru yang mana satu nak guna. Sama ada yang voltan ataupun yang ohm. Okey. Jadi dekat sini jika nak melakukan pengujian, keterusan ataupun rintangan, murid perlu gunakan skala rintangan ohm ni. Okey, tapi kalau murid nak uji contohnya voltan arus terus dan juga voltan arus ulang alik, yang inilah V tu. Cuma yang memainkan peranan adalah Swiss pilihan itu sendiri. Okey, sekadar ilmu tambahan. Baik. Okey. Boleh cikgu. So dekat sini kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity terlebih dahulu. Okey, Akmal boleh tengok sama ada dah betul ke tidak. Ini adalah cara yang betul ya. Dan Akmal mesti setentang dengan setentang macam ni. Betul. Okey. Cikgu ke sinilah cikgu sebab saya dah biasa buat kerja belah kiri cikgu. Macam ni. Kan saya dah sikit. Okey. So Akmal nak tengok kan? Okey, saya tolak tepi ni dulu boleh cikgu boleh. Okey, jadi apa-apa pun ini memang kosong lah cikgu. Bukan kosong infinity. Maksud saya infinity kan? Betul. Okey, dah lepas tu. Dah infinity ke? Dah cikgu. Okey, kalau dah, kemudian langkah yang ketiga, Swiss pilihan pada kedudukan ohm. Ya, ohm. Okey. Saya letakkan pada ni boleh cikgu? Boleh, kali 10 boleh. Okey, kali 10 macam nilah. Okey. Nampak kan? Kali 10 yang mana Swiss tadi ada dekat off. Kita turunkan dekat kali 10. Nampak? Saya dah zoom dah ni. Okey. Macam tu. Okey, lepas tu cikgu, mungkin cikgu boleh tolong pegang macam ni cikgu. Okey. Okey. Okey, so lepas kita dah macam mana ni? Macam mana betul? Macam ni cikgu. Okey. Ingat tau, ini hanya sekadar contoh ya. Yang mana kalau yang betul-betul meter pelbagai kena letak dekat bawah, yang mana kedudukan mata dan juga meter pelbagai kena setentang. Okey. Jadi ambil prop merah dan prop hitam, kita letakkan. Zup. Okey, so dekat sini murid boleh perhatikan jarum penunjuk. Okey, saya memang... Sana cikgu, Sini cikgu. Maksud saya, sorry cikgu, sini. Main pula. Okey. Tu. Okey, nampak so tak? kalau bila dah sentuhkan prop merah dan prop hitam, okey, automatik jarum penunjuk akan bergerak kepada 0 ohm. Okey, murid perlu dapatkan 0 ohm untuk dapatkan bacaan yang tepat. Betul. Okey, so dah dapat 0 ohm ya Akmal? Sudah. Okey, cemerlang. Okey, lepas tu Akmal kita nak buat apa? Lepas tu saya pun tak tahulah cikgu. Saya dapat sini, saya pun kejung dah kat sini. Okey, boleh lepaskan. Okey. So macam saya ulang tadi, keadaan off, on dan sejuk. Jadi kita uji dulu keadaan off. Okey. Okey. So Akmal boleh laraskan maafkan saya, laras suhu ni daripada kedudukan off. Yang ni Okey, saya letak dekat off dulu. Okey, sudah. Okey, dah off ke? Betul? Nampak off tu? Tu. Okey. Memang dah ada bunyi ya? Ada cikgu. Okey. So, seterusnya Akmal boleh lakukan pengujian teruslah. Okey, jadi pada keadaan off.
kepada off. Okey, nak uji tadi cikgu cakap kat sini kan? Betul. Sentuhkan prop dekat merah dan sini. prop hitam pada terminal laras suhu. Okey, baik. Saya letakkan dekat ataupun mungkin cikgu boleh tolong pegang yang ni cikgu. Nak pegang juga. Okey, kita boleh. nak tunjuk. Alright. Dan saya akan sentuhkan prop merah dan juga prop hitam. Betul. Ya, sentuh je atas je cikgu. Okey. Nak sentuh dekat tengah tu pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana Yang ada lubang kecil tu ke? Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kejap cikgu. Okey. So, kita kena perhatikan jarum dan juga rekodkan bacaan. Jadi dekat sini, okey, nampak ke? Nampak ke? Tu. Okey, cantik juga hari ni. So, kalau nampak dekat situ, Akmal tengok berapa nilai dia? Infinity lah cikgu. Okey, infinity. Nampak tak? Okey, saya lepaskan. Cikgu terlepaskan pula. Cikgu lagi sekali. Okey. Nampak? Bila saya letak kan. Okey, boleh tengok dia jarum itu ada dekat infinity. Nampak? Di belah kanan sekali. Okey. So, seterusnya Akmal perlu rekodkan bacaan. Okey. Saya tulis cikgu. Macam mana Akmal? Boleh saya kasi dia dulu? Okey. Jadi, kalau off, infinity cikgu. Betul. Kalau saya tulis dia punya simbol saja boleh ke? Kena tulis juga infinity dengan simbol? Simbol je. Simbol saja boleh? Simbol saja. Okey, baik. Kalau saya dengan pelajar saya 8 baring. Macam ni lah. Betul. Okay. Cantik sangat Akmal punya. Baring lentok ya. Okey, baik. Kita nak try yang on pula. Keadaan on pula. Okey. So Akmal boleh pilih sama ada suhu yang mana Akmal nak. Kita letaklah satu lah cikgu Okey. Satu je macam 4 lah cikgu Okey. Okey, 4. Okey. Ini merujuk kepada keadaan suhu bilik yang biasa. 4 situ. 4 situ. Okey, sudah cikgu. So, Akmal boleh teruskan saya pegang boleh? Okey, macam tadilah. Macam tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tapi sebelum tu Akmal perlu tengok sama ada jarum dah betul-betul pada kedudukan infinity ke belum? Takut kalau berubah. Sudah. Okey. So sekarang ni kita boleh lakukan pengujian. Okey. Okey, Akmal sentuhkan prop. Okey. Alright, 1 2 3. Plop. Saya letak. Okey, so jarum pada kedudukan berapa tu? sentuh betul ke tu? Kejap. Okey. Saya letak betul cikgu. Cikgu, tangan jangan menggigil-gigil cikgu. Cikgu menggigil, saya pun menggigil. Okey, so jarum pada kedudukan mana? Dia naik cikgu. Nampak? 1 okey. 2 3. Murid-murid tengok tau. Tengok dekat meter pelbagai, jangan tengok dekat tangan saya. Okey. Dia naik. So, jarum pergi kepada mana tu? Kepada tu. Nilai 0 ohm. 0 ohm. Okey, nampak? jadi Okey. Okey, jadi seterusnya langkah yang terakhir perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey. Akmal boleh tolong rekodkan? Boleh cikgu. Okey. So kalau ohm tadi bila kita keadaan switch on, dia nilai meter pelbagai adalah 0 ohm cikgu. Betul. 0 Okey. Baik. Tapi kalau yang sejuk ni macam mana pula cikgu? Jom kita test juga. Okey, boleh. Okey. Baik. Jadi kita gunakan yang mana? Yang ini cikgu? Yang itulah sebab dah dalam keadaan sejuk. Okey, murid perlu pastikan dalam keadaan sejuk. Tapi sebenarnya satu laras suhu lah sebenarnya kalau ikutkan. Okey. Tapi untuk dalam keadaan sejuk ni, murid perlu ambil masa untuk dia rasa sejuk tu sampai ke ni lah. Macam itulah. Okey. Jadi ini ada ais tadi yang cikgu dah kongsikan kepada kita semua dan telah diletakkan dalam mungkin beberapa jam lah ya kan cikgu? Boleh. Cikgu ya kan cikgu? Okey. Jadi kita nak letak kita punya prop merah dan juga prop hitam kepada kat sini. Kita nak panggil apa cikgu yang tadi? Tapi Akmal, macam saya kata sebelum lakukan pengujian, pastikan jarum. Okey, jarum dalam keadaan infinity ataupun tidak. Infinity cikgu. Okey, baru boleh kita lakukan pengujian. Okey, so dekat sini murid boleh perhatikan jarum. Okey. Okey, saya letak. Okey, boleh. Okey, cikgu tiup. Jangan tiup tak jadi apa. Okey, 1 2 3. Sekejap Bolehkah Akmal nak saya pegang? Okey, boleh juga. Saya bantu. Okey, dah saya dah letak dah. Okey, jadi murid boleh perhatikan sama ada jarum naik ataupun tidak. Jadi dekat sini boleh Akmal tengok. Macam tak ada apa-apa cikgu. Saya rasa ais ni yang rosak kot. Sekejap, saya cuba lagi sekali cikgu. Tak naik lah cikgu. Okey, so berapa bacaan yang kita dapat? Infinity lah cikgu. Okey, infinity. Jadi tak apa, tak ada masalah. Jadi tapi yang penting step yang terakhir perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Jadi Akmal tolong rekodkan bacaan. Okey, terlalu cikgu. Okey. Jadi sejuk tadi
Infinity. Betul. Okey, baik. Saya letak dulu Infinity. Okey. Lapar dia ternaik pula macam tu. Sekejap cikgu Kenapa di? Okey. Sekejap Oh, ternaik lagi tak apalah, fahamlah kan. Okey. Jadi cikgu, kesimpulannya laras suhu kita yang baru saja kita uji kaji tadi dalam keadaan baik cikgu. Betul. Betul. Tulis. Betul. Tulis. Okey. Dalam keadaan baik. Okey, laras suhu dalam keadaan baik. Okey. Okey, cikgu. Oh, lamanya aku tulis. Okey. Baik. Jadi kat sini apa yang kita dapat sebenarnya, cikgu? Okey, jadi dekat sini murid perlu menganalisis ketiga-tiga keadaan. Okey, bila tiga-tiga tu dah mengikut spesifikasi laras suhu, maksudnya dalam keadaan off dia mesti infinity. Dalam keadaan on dia mesti kosong ohm. Dan dalam keadaan sejuk dia mesti infinity. Dapat je tiga keadaan ni dan hasil nilai meter pelbagai automatik laras suhu tu dalam keadaan baik. Berbanding jika dalam keadaan off juga murid dapat kosong ohm tiba-tiba kan. Okey. Baik. Walaupun satu je yang tak menepati, maksudnya laras suhu tu dalam keadaan tidak baik. Rosak lah. Boleh. Jadi kena tukar barulah. Iya. Okey. Baik, cikgu. Jadi macam mana dengan prestasi anak murid cikgu yang begitu apa ya, cikgu? Mungkin cikgu boleh. Saya mahal sikit nak puji sebenarnya. Ya, silakan cikgu. Saya bagi. Ya. A+++. Alhamdulillah cikgu. Masya-Allah. Okey. Baik, saya pasti uji kaji ini merupakan salah satu uji kaji yang saya cukup seronok cikgu. Dan masa yang sama bukan saja seronok tapi ilmu juga kita dapat, anda juga dapat. Tapi kita belum habis lagi lah. Kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa? Balik Cikgu Faridah? Ada. Cikgu Faridah, sambung balik kelas kita. Okey, kita terus. Okey, saya nak tekankan aplikasi Fuse dan laras suhu dalam kehidupan seharian. Okey, kadang-kadang ada soalan kebat keluar kan. Okey, jadi murid perlu tahu Fuse ni untuk apa dengan manusia? Laras suhu ni untuk apa dengan manusia kan? Okey, untuk Fuse ni sebenarnya dia sangat membantu kita dalam kehidupan harian sebab jika terdapat lebihan arus, dia akan memutuskan litar elektrik tadi. Okey, secara tak langsung semua barangan-barangan elektrik dalam rumah kita ataupun pejabat selamat. Sebab dia bila ada lebihan arus, automatik dia akan putuskan litar. Okey, manakala laras suhu ni, okey, Akmal, kalau Akmal buka, contohlah kan, Akmal pasang penyaman udara, onkan penyaman udara. Okey, Akmal ada tak pintu terbuka? Kadang-kadang cikgu. Okey, tingkap terbuka. Kenapa cikgu kalau saya terbuka pintu tingkap tambah tu? Tambah lagi. Cahaya matahari masuk. Kan? Sebenarnya benda-benda perkara-perkara yang saya sebut tadi sebenarnya dia menyumbang kepada beban haba yang masuk ke dalam ruang itu sendiri. Sebab laras suhu kan saya kata tadi macam Akmal katakan contoh Akmal pegang cerik kan. Akmal ada rasa kan panas. Okey, sama juga dengan dia kata ada haba lagi, maksudnya dekat sini dia akan membenarkan arus elektrik lalu dekat badan laras suhu tu untuk menyambungkan bekalan elektrik kepada pemampat penyaman udara. Jadi dekat sini pemampat akan bekerja. Bila bekerja, bil elektrik pun pandai. Naiklah. Sebab itu kalau bila kita buka penyaman udara, jangan buka pintu, buka tingkap. Boleh tak ada masalah. Yang penting hujung bulan bayar. Jangan tak bayar. Jadi dekat sini laras suhu tu sendiri sebenarnya memainkan peranan untuk kita berjimat cermat. Okey. Lepas tu untuk laras suhu ni contohlah saya saja berkongsi kan. Okey, kalau kita nak katakan kita nak tidur pukul 10 malam. Saya sangat-sangat menggalakkan kita pasang aircon tu awal.
penyaman udara tu awal. Supaya Kita bila masuk sejuk, nyaman. Ah. Jadi kita tak adalah terus panas, teruskan lagi, turunkan lagi suhu. Okey. Jadi pemampu pun akan bekerja lagi. Bil pun akan melambung lagi. Macam tu. Macam itulah. Okey. Lepas tu kalau kita nampak ada pancaran matahari ataupun pintu yang tak boleh buka ke, jadi kita kena macam matahari tadi. Pasang langsir lah yang dapat menghalang cahaya masuk ke dalam ruang. Okey. Ataupun kalau macam contoh pintu, kita pasang yang kita maafkan, pintu yang mana cikgu? Pintu bilik kita tu kan, supaya dia sentiasa tertutup. Yang ada kat atas tu yang dia tutup perlahan. Betul je. Hidrolik tu kan. Dan juga tingkap pun sama juga. Hidrolik juga. Tingkap tak payahlah. Tapi tingkap tu sentiasa tertutup. Sentiasa tertutup. Okey. Seterusnya alang-alang saya kongsikan dulu soalan. Okey, ini adalah antara tadi kita buat amali kan? Sebenarnya amali tu sangat-sangat membantu pelajar murid dalam menjawab soalan. Saya kongsikan soalan satu. Boleh? Okey, berikut adalah penyataan kerja menguji kefungsian fuse cartridge. Okey, menggunakan meter pelbagai. Tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, Akmal boleh jawab? Kita buat sama-sama cikgu. Dengan murid-murid dekat rumah. Saya nak guna kuasa veto guru kan. Ya. Yang jom. Pertama sekali, melaras suis pilihan pada kedudukan DCV. Betul ke tak? DCV tu adalah Direct Current Voltage. Mestilah salah cikgu. Pandailah. Mana boleh kita nak laras dekat kedudukan DCV? Kita kena laraskan pada mana? Dekat CDV. Akmal. Bukanlah. Okey, jadi betul jawapan Akmal. Salah. Okey, yang kedua, meletakkan prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif. Kan kita tahu prop merah ni kan dia negatif kan. Dia positif. Jadi kalau positif letak, mana ada apa-apa. Jadi salah lah cikgu. Okey, salah juga cikgu. Salah. Tapi sebenarnya prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif ni sebenarnya adalah prosedur untuk menguji bateri. Sebab bateri ada terminal positif dan negatif kan. Dan prop tu sendiri memainkan peranan. Kalau tak, nanti nilai dia akan songsang. Ya, betul. Jadi jawapan dia salah. Betul, Akmal. Okey, yang ketiga, melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm dengan menyentuhkan kedua-dua prop. Ini cikgu, kalau siapa jawab salah ni, tak tahulah. Betul cikgu. Ya, Akmal pandailah. Datang SMK Kampas. Ya, besok saya datang cikgu. Okey, kemudian meletakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Betul ke salah? Ini betul cikgu. Okey. Sebab kita pernah buat. Tapi saya tak ingat bila cikgu. Tapi kita pernah buat. Kita akan kenang kenangan lalu. Ya cikgu. Okey, seterusnya, jika bacaan 0 ohm, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik. Manakala tiada bacaan, maksudnya tiada bacaan adalah merujuk kepada infinity, menunjukkan fuse cartridge dalam keadaan rosak. Jawapannya? Kalau kita selalu buat uji kaji ni, kita tahu dah jawapannya. Jawapannya adalah apa, murid-murid? Cantik. Betul cikgu. Betul. Okey, betul. Sebab 0 ohm maksudnya arus elektrik boleh dapat lalu. Okey, pandai Akmal. Jadi dekat sini automatik Akmal akan dapat 5 markah. Baik. Terima kasih cikgu. Jadi nampak tak cikgu? 5 markah saya dapat dan setahu saya pun saya pernah dapat A+, AA+ kan? Setahu saya lah. Jadi cikgu, sebelum cikgu berikan rumusan kepada kita semua, bagaimana penilaian anak murid cikgu yang bernama Akmal Nazri tu cikgu? Saya sangat mengharapkan Akmal mendapat A+ dalam SPM ke? Ya, iyalah cikgu. SPM lah kan? Ya cikgu. Akmal SPM ke cikgu? Ya cikgu. Okey. Saya harap kiranya saya nampak Akmal memang sangat-sangat cepat tangkap lah. Senang sebut kan. Cepat tangkap. Terima kasih cikgu. Dan saya pasti ini juga di atas bantuan daripada murid juga cikgu. Yang mana mereka juga memberikan fokus 100%. Baik cikgu, jadi rumusan apa yang kita dah belajar kali ini, silakan cikgu. Okey, kita terus. Okey, rumusan hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal pasti jenis fuse dan juga fungsi fuse. Betul. Macam kita tadi, fungsi fuse ada berapa? 2. Satu fuse cartridge dan yang kedua juga fuse
tu. Dawai. Dawai. Okey. Kartris dan dawai ya. Kartris, Okey. dawai, kartris, dawai, kartris, dawai. Okey. Fungsi fuse macam tadi saya cakap, dia memutuskan litar jika terdapat lebihan arus elektrik. Okey, yang kedua, menguji fuse kartris dan menentukan fuse dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi kalau 0 ohm, automatik fuse dalam keadaan Baik. baik. Bila infinity, fuse dalam keadaan Tara baik. taraf baik, rosak. Okey, kemudian yang ketiga, mengenal pasti laras suhu. Okey. Dan akhir sekali adalah menguji laras suhu dan menentukan laras suhu dalam keadaan baik ataupun tidak. Akmal, Saya. ulang kaji semula. Aha. Berapa keadaan yang kita kena uji masa laras suhu? 3. 3. Satu yang tu apa tu? Yang off, on, sejuk. Okey, pandai. Okey, cemerlang sangat. Kalau off infinity, kalau on kalau kosong. Betul. Kalau kosong, kalau kosong ohm. Okey. Kalau sejuk dia infinity, cikgu. Betul. Ya, cikgu. Sangat pandai. Terima kasih, cikgu. Jadi kalau murid-murid ataupun guru-guru yang dekat rumah nak buat bahaman rujukan mengenai mata pelajaran kali ini, macam mana, cikgu? Dekat mana? Murid-murid boleh layari portal Delima. Ya. Okey. Baik. Terima kasih banyak kepada Cikgu Farida di atas perkongsian tersebut dalam mata pelajaran menservis peralatan penjukan dan penyamanan udara. Tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zahratul Azma. Baik, kita akan jumpa lagi kepada anda semua. Saya doakan anda akan maju jaya dan cemerlang. Amin. Saya Akmal Azri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.